Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Saya Redorvin dan ini berita pagi edisi Khamis 2 Februari 2023. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 690 orang melibatkan 204 keluarga di 14 pusat pembinaan sementara PPS di 5 daerah. Itu Paitan, Lahad Datu, Telupit, Beluran dan terbaru Beaufort semalam. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan sebuah PPS diaktifkan di Beaufort iaitu Dewan Serbaguna Selangor bagi menempatkan 64 penduduk daripada 18 keluarga. Sementara Telupin mencatat penurunan kecil penduduk terjejas kepada 453 penduduk melibatkan 129 keluarga di 8 PPS. Paitan kekal dengan 122 penduduk terjejas daripada 44 keluarga di 3 PPS. Lahad Datu juga kekal 45 penduduk daripada 12 keluarga di PPS Pusat Latihan Vokasional Lahad Datu. Beluran masih menempatkan 6 penduduk di Balai Raya Kampung Kelagan. Seramai 26 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu yang dilaksana Eastern Sabah Security Command (ESCOM) bersama agensi penguatkuasa lain disandarkan bermula 25 Januari hingga semalam. Penahanan dibuat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 dan tahanan bakal diusir pulang ke negara asal. Komandan ESCOM DCP Datuk Hamzah Ahmad menerusi kenyataan berkata seramai 722 individu diperiksa ketika pemeriksaan di 410 rumah melibatkan 12 lokasi. Operasi dijalankan antara lain untuk mengesan penempatan parti yang boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara, ketenteraman awam dan kesejahteraan masyarakat khasnya di Zon Selamat Sabah Timur (Zon). Seramai 81 pegawai dan anggota terlibat antaranya Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kastam, Kementerian Kesihatan, Majlis Perbandaran Sandakan dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Turut dijalankan pemotongan sambungan elektrik secara haram di lokasi terlibat dan rampasan pelbagai barangan bernilai RM16,951. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini bukan sekadar menjadi pihak berkuasa tempatan PBT yang menyediakan perkhidmatan berkaitan infrastruktur bandaraya. Peranannya terus berkembang sebagai penyedia perkhidmatan yang dapat menyokong kemajuan pelbagai industri di dalam kawasan bandaraya Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip berkata, Sabah sentiasa menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negeri. Justru DBKK terus proaktif memastikan kebersihan dan pembangunan infrastruktur bandaraya menjadi keutamaan. Apa yang perlu DBKK harus menyediakan perkhidmatan yang akan dapat menyokong industri-industri untuk berkembang dalam KK satu, dan kita harus mempersiapkan kebersihan dan juga keteraturan. Selain daripada itu, infra-infra yang ada di bawah kawalan DBKK agar khususnya pelancong bila datang ke Kota Kinabalu kita dalam keadaan bersedia. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu seleksi radio bervisual Sabah FM di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nurliza, DBKK akan meneruskan usaha di bawah projek I Love KK yang mempunyai 7 komponen utama antaranya Clean KK, Green KK dan Vibrant KK selain bakal melancarkan Pelan KK 2030 dalam masa terdekat. Mengenai program sempena sambutan Hari Bandaraya Kota Kinabalu ke-23, Datuk Nurliza berkata sebanyak 25 acara dirancang dengan penglibatan kumpulan sasar yang berbeza sehingga Mac ini. Sebuah pusat perlindungan sementara bagi kanak-kanak jalanan di Bandaraya Kota Kinabalu sedia beroperasi pada bila-bila masa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata, rumah kerajaan dengan kos RM250,000 itu hanya memerlukan peralatan dan kelengkapan perabot untuk mula beroperasi. Jadi kita berharap apabila shelter ini kurang bilang fully functional, kita akan mengambil tindakan yang tertentu. Terutama sekali ini pejabat al-hewal keselamatan dalam negeri. Pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
ataupun pihak berkuasa tempatan, juga pihak kebajikan dan juga pihak polis. Kita akan bergerak secara bersatu, bersekumpulan untuk memerangi masalah yang dihadapi sekarang ini. Apabila pusat latihan ini telah siap, mereka ditempatkan di sana dan diberi bimbingan dari segi disiplin, dari segi kerohanian dan sebagainya. Menurutnya lagi, pusat perlindungan tersebut akan beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri dan dikendalikan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Rela. Datuk Abidin ditemui media dalam majlis sambutan Hari Susu Sekolah Sedunia di Kota Kinabalu. Pelbagai usaha akan diteruskan bagi mendapatkan sumbangan dana ke arah pembinaan institusi pendidikan awal melibatkan keagamaan di negeri ini. Ini termasuklah usaha meningkatkan taraf pengajian anak-anak asnaf dalam ilmu keagamaan sekaligus membentuk sahsia pelajar yang dikagumi. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Ruslan Muharram berkata, usaha seperti penganjuran Festival Soul to Soul dengan tema Festival Islamik buat seisi keluarga menepati kehendak masyarakat Islam di negeri ini ke arah kesedaran dan penghayatan Islam. Program yang telah pun dianjur pada malam ini memberi manfaat yang sangat berguna khususnya kepada anak-anak asnaf ini di mana Bayu Raudah ini telah pun mengambil inisiatif untuk mendapatkan dana-dana untuk mereka melakukan dalam mengajar anak-anak asnaf ini dalam pendidikan agama. Beliau berkata demikian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Menurutnya, inisiatif institusi pengajian keagamaan juga penting ke arah memantapkan lagi pengisian pengajian pendidikan sekaligus berupaya mengeluarkan ilmuwan dan cendekiawan ternama dunia. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS menyarankan peserta ladang Sumatalun di daerah kecil Pegalungan Nabawan menubuhkan koperasi bagi meningkatkan sumber ekonomi. Pengerusinya Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata ia juga akan memudah penyaluran dana daripada kerajaan. Selepas koperasi ditubuhkan, pihak pengurusan boleh menjalankan perniagaan atau aktiviti ekonomi bersesuaian bagi meningkatkan sumber pendapatan peserta selain program aktiviti ekonomi tambahan AET yang telah dilaksana LKTNS. Datuk Abdul Ghani yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nabawan menyatakan perkara ini semasa perjumpaan dengan pengurusan ladang Sumatalun di Pagalungan. Jelasnya LKTNS akan terus mempelbagai program AET termasuk penanaman durian musang King dan padi bukit di kawasan bersesuaian. Sempena perjumpaan ini, pihak pengurusan ladang berkenaan turut membekalkan 500 bibit durian musang King kepada peserta. Terdahulu, Datuk Ghani meninjau kerja penyelenggaraan jalan raya dan pembinaan jambatan di laluan masuk ladang Sumatalun. Penganjuran Anugerah Skrin Akademi Seni Teknologi dan Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS menjadi platform untuk mahasiswa mengetengahkan dan mengasah bakat dalam industri perfilman. Dekan ASTIF Profesor Madya Dr. Zarul Anwar Mat Dawam berkata, melalui penganjuran ini juga beberapa filem pendek arahan mahasiswa ASTIF berjaya mendapat dana kandungan kreatif daripada Finas. Penganjuran ini sebenarnya dilakukan melalui gabungan beberapa kursus yang mana mempunyai keistimewaan tersendiri. Di antaranya kita memastikan dari segi pemasarannya. Mereka ini didedahkan juga tentang kepentingan bagaimana mempromosikan, menjual tiket dan sebagainya. So ini satu perkara yang membantu mereka untuk mencuburi industri perfilman. Kami merupakan daripada major teater dan kami dapat bekerja di dalam dunia filem melalui pengalaman ini. Dan pengalaman ini bagi saya sangat mencabar dan sangat memberi impak kepada diri kami dan memberi banyak
pengalaman baru untuk kami. Program ini adalah sebagai satu platform yang disediakan untuk kami para mahasiswa untuk mencungkil bakat-bakat kami untuk memvariasikan lagi terhadap industri filem. Dan daripada sini juga kami diajarkan bagaimana dibimbing oleh orang-orang industri, orang-orang yang berpengalaman dalam filem untuk kami menelusuri bagaimana pengurusan sesebuah produksi filem itu sendiri. Platform yang cukup bagus untuk kita mengetengahkan karya-karya baru ini. Saya harap bahawa dengan penganjuran orang kata Fiesta ataupun anugerah skrin digital ini akan berterusan sehingga ke tahun hadapan dan boleh mengetengahkan lagi orang kata bakat-bakat baru khususnya di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Mereka ditemui RTM selepas tayangan hari pertama anugerah skrin Astif di UMS Kota Kinabalu. Sebanyak 18 filem pendek dipertandingkan dalam sesi tayangan yang berlangsung selama 2 hari. Seterusnya diikuti dengan Majlis Anugerah Skrin Astif pada Jumaat ini. Masih perkembangan UMS, mahasiswa universiti berkenaan digalakkan menceburi bidang keusahawanan digital bagi menjana pendapatan. Pengarah Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar UMS, Profesor Madya Dr. Sun Singh Bikar Singh berkata, pelbagai aktiviti keusahawanan boleh diikuti di universiti berkenaan, sekaligus melahirkan graduan serba boleh. Penglibatan mahasiswa dalam aktiviti keusahawanan juga akan meningkatkan kebolehpasaran dan pengalaman mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Dengan harapan adanya program-program seperti ini, pelajar dapat gunakan untuk mula menjanakan pendapatan dan juga digunakan sebagai untuk mengisi masa lapang. Profesor Madya Dr. Sun Singh ditemui pemberita ketika program CSR Keusahawanan Digital di UMS Kota Kinabalu. Program dihadiri 20 peserta ini mendapat sambutan menggalakkan. Program ini cukup bermanfaat, ilmu yang baru berkaitan dengan digital. Apapun ilmu ini bagi saya sangat penting kerana input-input yang diajarkan, input yang sangat bermahal tapi disampaikan secara percuma. So ini peluang yang baiklah untuk saya. Melalui penyertaan saya program hari ini, saya dapat tahu serba sedikit mengenai perniagaan secara atas talian. Saya harapkan saya selaku siswi saya dapat membuka satu platform e-book seperti yang diajar. Sebab selalunya kalau saya di luang masa kan, tiada apa saya boleh lakukan. Jadi sebab ada program macam ini jadi sebagai penggerak untuk saya dan memberikan lagi peluang lah untuk anak-anak muda macam saya kan untuk menerajui bidang-bidang yang berkenaan dengan online. Baik, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini dan terus diingatkan bagi penduduk di kawasan terkesan banjir, terus utamakan keselamatan. Dengan itu, salam hormat dan salam Malaysia Madani.